Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syidah, Cikgu Sains anda. Jom sama-sama kita belajar sains. Tapi jangan lupa like dan subscribe video saya. Terima kasih. Untuk hari ini, kita akan mempelajari unit 1, iaitu unit yang pertama, kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ini penting, perlu diamalkan di dalam eksperimen ataupun penyiasatan untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Kemahiran ini juga diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah ataupun membuat keputusan secara bersistematik. Selalunya kemahiran proses sains ini penting dalam menjawab soalan bagi kertas 2. Kemahiran manipulatif sains merupakan kemahiran psikomotor dalam menjalankan aktiviti amali sains. Ianya melibatkan perkembangan koordinasi mata dan tangan, pengalaman mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains. Seterusnya, saya akan menerangkan 12 kemahiran proses sains secara ringkas. Yang pertama, memerhati. Memerhati merupakan kemahiran menggunakan 5 deria untuk mengumpul maklumat tentang objek ataupun peristiwa yang berlaku. Kedua, kemahiran proses sains mengelas, iaitu membuat perbandingan atau mengenal pasti persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri-ciri. Ketiga, kemahiran proses sains meramal, iaitu membuat jangkaan tentang sesuatu fenomena berdasarkan pengalaman lalu atau pengumpulan data. Keempat, mengukur dan menggunakan nombor, iaitu menggunakan alatan dengan teknik yang betul dalam unit piawai. Kelima, membuat inferen, iaitu menyatakan kesimpulan awal yang munasabah bagi sesuatu pemerhatian berdasarkan maklumat yang diperolehi, atau dengan kata lain memberikan sebab. Keenam, berkomunikasi, iaitu merekodkan data atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkannya secara sistematik. Ketujuh, mentafsir data, iaitu memilih idea yang sesuai tentang objek, fenomena atau pola yang terdapat pada data untuk membuat penerangan. Kelapan, menghubungkan perhubungan ruang dan masa, iaitu menghuraikan perubahan parameter atau menyusun kejadian sesuatu fenomena mengikut kronologi berdasarkan masa. Kesembilan, mendefinisi secara operasi, iaitu memperihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan diperhatikan bagi suatu situasi mengikut aspek yang ditentukan. Ke-10, mengawal pemboleh ubah, iaitu mengenal pasti pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas dan menggunakannya dalam eksperimen. Ke-11, membuat hipotesis, iaitu membuat satu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Akhir sekali, ke-12, mengeksperimen, iaitu menggunakan semua kemahiran proses sains bagi mengumpul dan mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan. Seterusnya, kemahiran manipulatif sains ada 5, iaitu: pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Keempat, membersihkan peralatan sains dengan betul. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, iaitu menyimpan peralatan dan bahan dengan betul dan selamat.
Berdasarkan penerangan saya tadi tentang 12 kemahiran proses sains dan 5 kemahiran manipulatif sains, murid-murid dikehendaki melengkapkan lembaran kerja sains untuk topik ini, iaitu latihan kemahiran saintifik. Lengkapkan tempat kosong berdasarkan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif sains yang betul. Saya juga ada menyediakan panduan jawapan untuk membantu murid-murid. Selamat menjawab. Seterusnya pada muka surat sebelah, iaitu latihan yang kedua, membina peta buih berganda untuk membandingkan dan membezakan ciri antara lebah dan lalat. Ini kita mengaplikasikan kemahiran yang telah saya ajar tadi, iaitu kemahiran memerhati, mengelas, berkomunikasi. Kali ini berkomunikasi dalam bentuk peta iting, peta buih berganda. Okey, jika persamaan antara dua haiwan itu, antara lebah dan lalat, kamu letakkan di dalam buih-buih yang berada di tengah-tengah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buih ni di antara lalat dan lebah. Manakala perbezaan antara dua haiwan ini, kamu letak di sebelah kiri dan di sebelah kanan buih itu. Mengikut haiwan masing-masing lah. Jawapan juga ada saya sediakan. Jadi pilih betul-betul. Jangan kelang kabut. Selamat menjawab. Untuk latihan di muka surat yang seterusnya, iaitu untuk menguji kemahiran proses sains memerhati dan membuat inferen. Jadi untuk soalan nombor 1, cuba lihat tumbuhan dalam gambar ada soalan nombor 1 ini. Jadi awak buat pemerhatian tentang tumbuhan itu. Lihat apa keadaan tumbuhan tu. Jadi tuliskan pemerhatian tu dan berikan sebab kenapa dia jadi macam tu. Jadi awak mulakan dengan ayat kerana tidak apa, mendapat apa. Macam itulah. Bagi soalan yang kedua ini adalah contoh soalan pemerhatian yang memerlukan kita membanding. Di mana dekat sini parameter yang kita nampak ialah saiz ikan. Jadi ayat yang kita gunakan ialah mestilah kita gunakan saiz ikan A apa berbanding dengan saiz ikan B. Itu pemerhatiannya. Dan bagi menjawab soalan inferen, awak tulis yang mana awak nak. Kalau nak tuliskan, awak nak inferen, nak memberikan sebab bagi ikan A, awak kena buat ayat mulakan dengan ikan A. Ikan A besar kerana ... Kalau awak nak jawab B pun boleh. Ikan B kecil kerana ... Semua jawapan yang logik diterima. Jadi awak pilih satu pemerhatian, pilih satu sebab. Okey, terdapat pelbagai jenis pemerhatian yang diberikan. Kadang-kadang melalui gambar, melalui carta. Tetapi bagi soalan nombor 3 ini, pemerhatian melalui jadual. Bagi melalui pemerhatian melalui jadual ini, kita kena lihat dua ruangan. Ruangan yang pertama ini ialah ruangan bilangan bateri dan dipanggil pemboleh ubah yang dimanipulasi. Ruangan yang kedua ini dipanggil sebagai pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi kalau nak menjawab soalan pemerhatian ini, kita ambil aja perkataan yang berada pada ruangan yang kedua ini, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Ambil perkataan itu, tuliskan dan buat pemerhatian. Contohnya macam ni. Kecerahan mentol yang mempunyai bilangan bateri 6 adalah sangat terang. Itu contoh. Saya dah bagi pun jawapan. Lepas tu untuk menjawab soalan inferen ataupun sebab, kenapa dia terang? Jadi awak pun jawab kerana bilangan bateri yang banyak ... Bagi soalan seterusnya, murid mengaplikasikan kemahiran mengelas. Jadi untuk soalan ini, murid dikehendaki membaca dengan betul, memahamkan. Ini adalah jenis-jenis tenaga, jenis-jenis sumber. Jadi pilih sumber tenaga ini, pilih berdasarkan ciri persamaan dan perbezaan, dan kamu asingkan dan kelaskan mengikut kumpulan yang betul. Mana satu tenaga yang diperbaharui, mana satu tenaga yang tidak diperbaharui.
Okey, seterusnya soalan D. Soalan ini ialah mengaplikasikan kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor dengan alatan piawai yang sesuai. Cara nak menyukat isi padu, gunakan apa alat yang sesuai. Mengukur ketinggian, pakai alat apa. Menyukat isi suhu air, pakai apa. Menimbang jisim, menggunakan alat piawai yang mana. Sekian saja pembelajaran sains kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Syida Awesome. Subscribe, like dan share. Bye!